Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kita akan menyambung lagi episod yang kedua dalam kita punya siri Rihlatus Sirafi, membicarakan tentang perihal kisah pengembaraan para pengembara Islam dahulu yang dicatatkan dalam kitab mereka. Jadi insya-Allah kita akan teruskan pembacaan kitab Rihlatus Sirafi yang diselenggarakan dan diterjemahkan oleh Al-Ustaz Muhammad Arsyad Mukhtar daripada Kedah, insya-Allah. Baik, kita meneruskan kita punya sambungan episod kedua kita, insya-Allah. Maka setelah kita dah bincang tentang perjalanan yang pertama itu, ketika mana para pengembara kita Sulaiman At-Taji dengan Abu Zaid As-Sirafi itu telah mengembara kepada laut-laut di Ahrakan yang telah menjumpai ikan-ikan yang pelik-pelik. Kita dah sebut sebelum ini ikan-ikan yang bernama Al-Wal dan Lusyuk sebelum ni kan. Maka malam kita sambung lagi pengembaraan seterusnya. Ke manakah pengembara kita ni pergi? Baik, sambung. InsyaAllah saya nak baca ya, insyaAllah. Tuan-tuan teruskan dengan tuan-tuan punya kajian seterusnya, insyaAllah. Saya harapkan video ni orang akan buat homework, orang akan kaji di mana petanya, ke mana dia pergi, kepulauan apa dia sebutkan dan sebagainya, insyaAllah. Baik, seterusnya kita sambung. Maka setelah melalui kepulauan tersebut, para pengembara kita ini telah meneruskan perjalanan mereka ke satu pulau. Disebutkan di sini ialah di Pulau Sarandip. Saya merasakan Sarandip ini mungkin di Sri Lanka. Wallahu ta'ala alam lah. Kita tengok, kita bacakan insya-Allah. Seterusnya, setelah melewati lautan Harakan yang kita bincangkan pada malam sebelum itu, kita sambung lagi. Pulau yang terakhir dalam gugusan pulau-pulau ini adalah satu pulau yang bernama Sarandip, yang terletak juga di laut Al-Harakan. Dan ia itulah kepala bagi segala pulau tersebut. Mereka memanggilnya dengan nama Dibajat, Al-Dibajat. Alif lam dal ya Ad-Dibajat. Ad-Dibajat. Dalia ba jim alif ta. Di Sarandip terdapat tempat selaman mutiara. Laut pulau ini berada di sekelilingnya. Di buminya ini terdapat sebuah gunung yang dipanggil Rahwan, Ar-Rahwan, di mana di atas gunung itulah diturunkan Adam alaihissalam. Ni dia kata, mana tu sebab saya syok pulau ini di Sri Lanka. Kesan telapak kaki baginda terdapat pada sebongkah batu di puncak gunung ini, di mana kesan itu telom pada batu tersebut. Di puncak gunung ini hanya terdapat satu kesan telapak kaki. Dikatakan bahawa baginda alaihissalam, ini Nabi Adam, melangkahkan kakinya yang satu lagi di laut. Dikatakan juga bahawa kesan telapak kaki yang di puncak gunung ini ukurannya lebih kurang 70 hasta. Di sekitar gunung berkenaan terdapat kawasan galian permata yakut, merah dan kuning serta asmanjuni. Bermaksud dalam kurun ini beliau sampai ke tempat ini dan mustahil untuk beliau berdusta kerana memang di Adam Peaks sampai sekarang masih ada di Sri Lanka. Sampai sekarang masih ada tempat tersebut. Okey, dan kepercayaan yang mengatakan itu adalah tapak kaki Nabi Adam, maksudnya bukan kepercayaan baru. Sejak dalam kurun ke-3 Hijrah, ke-4 Hijrah sudah ada kepercayaan tersebut. Dan gunung itu masih ada sekarang dan masih lagi dipercayai sebagai tapak kaki Nabi Adam, dan dinisbahkan gunung tersebut sebagai di Adam Peaks di Sri Lanka. Masih ada sekarang. Okey, baik. Terdapat 2 raja yang memerintah di pulau ini. Pulau ini juga besar dan lebar dengan hasil yang seperti gaharu, emas, permata, dan di perut lautnya tersimpan mutiara serta syak. Asyangka. Huruf kaf bukan qaw, iaitu cengkerang siput laut yang diperbuat dijadikan trompet, adalah antara apa yang mereka jadikan harta simpanan. Baik. Kemudian itu dia melewati kawasan Sarandip. Kemudian teruskan lagi. Dia meneruskan lagi perjalanan. Di laut ini, sekiranya seseorang berlayar ke Sarandip, tidaklah didapati pulau-pulau ini yang terlalu banyak, melainkan pulau-pulau yang ada itu besar dengan keluasannya tidak dapat ditaksirkan. Luas, dia tak banyak tapi dia luas. Dia berbeza dengan yang malam sebelumnya. Dia kecil-kecil tapi dia banyak. Yang ni dia luas tapi dia tak banyak. Antara pulau-pulau berkenaan adalah Pulau Ar-Ramuni. Ar-Ramuni dieja dalam bahasa Arab. Alif lam ra alif mim nun ya. Ar-Ramuni. Terdapat banyak raja di pulau ini. Keluasannya dikatakan sebanyak 800 atau 900 farsakh. Di sana terdapat galian emas. Juga di sana terdapat sebuah kawasan yang dipanggil Al-Fansur, yang mana kafur yang terbaik datang dari situ.
Al-Fansur. Al-Fansur ni memang disebutkan Fansur fa nun sad waw ra. Disebut juga dalam bahasa Melayunya sebagai barus. Al-Fansur ini maksudnya adalah barus. Kafur dalam bahasa Arab, kafura adalah memang kapok. Lecturer saya mengajar sekarang di USM, Dr. Suraya, seorang pakar bahasa Arab, mengatakan memang kafur itu pengertiannya memang kapok. Memang kapok. Maka di sinilah didapati kapur barus yang terbaik di dunia yang digunakan untuk mengawet mayat-mayat mumia di Mesir. Bermaksud telah ada usaha import dan ekspor telah berlaku pada zaman itu, maka lebih awal. Maka kafur yang terbaik, kapur barus yang terbaik datang daripada situ. Pulau-pulau lain yang mengiringi pulau ini antaranya ialah disebut sebagai pulau yang dipanggil sebagai Pulau Al-Nian. Pulau Nian, Al-Nian, alif lam nun ya alif nun. Penduduk di situ memiliki emas yang banyak. Ya. Di Pulau Nian ni dikatakan dalam hari ini Pulau Niah masih ada. Penduduk di sana banyak menyimpan emas. Okay, maksudnya kawasan yang dipilih kaya dengan emas. Makanan mereka adalah kelapa. Dengannya mereka jadikan lauk serta minyak. Menarik. Tak tahulah kat mana. Tapi penduduk Pulau Niah ni yang banyak simpan emas, yang banyak kapok baroi, dan mereka ini kelapa itu menjadi mereka punya aset makanan. Dengan kelapa tu mereka buat jadi minyak nyok. Minyak nyok, orang utara bagi minyak nyok ataupun minyak kelapa. Kelapa tu jadikan minyak. Dan mereka jadikan lauk, buat santan. Kemudian mereka jadikan sumber mereka lah, minyak apuk dan sebagainya. Baik. Tapi yang menarik yang ditemui oleh pengemara kita di pulau ini adalah apa? Ini saya nak baca menarik. Jika salah seorang penduduk di pulau itu ingin berkahwin, dia tidak akan dikahwinkan melainkan jika dia memiliki tengkorak kepala musuh mereka. Maknanya kalau you nak kahwin, you nak ada wife, you kena buktikan dekat orang yang you memang layak menjadi seorang suami, iaitu dengan menundukkan seorang musuh dan kepala musuh itu dikerat dan tengkorak yang diambil dan dipakai. Bila you ada tengkorak tu you pakai, bermaksud you layak, you deserve to be a man, you deserve to be a husband. Macam tu lah. Okay, so kena ada, paling kurang seorang kena ada satu lah. Kena ada satu tengkorak kepala musuh mereka. Sekiranya si lelaki itu membunuh 2 orang musuh, maka dia akan dikahwinkan dengan 2 orang perempuan. Demikianlah jika dia berjaya membunuh 50 orang, maka dia akan dikahwinkan dengan 50 orang perempuan bersamaan dengan 50 tengkorak yang berjaya diperolehinya. Satu tengkorak mewakili seorang perempuan. Okey, baik. Sebab hal yang demikian adalah kerana musuh-musuh mereka itu ramai. Dengan itu, barang siapa yang lebih banyak membunuh musuh, maka kecintaan mereka kepadanya pun bertambah pula. Bermaksud dia menunjukkan kejantanan seorang lelaki. Maka perempuan suka lelaki yang kuat dan sebagainya. Untuk melindungi mereka, in order to protect them. Di pulau ini juga, maksudku, penulis lah, bermaksud pulau apa? Pulau Ar-Ramuni. Terdapat banyaknya gajah. Di sana juga terdapat al-baqam serta buluh. Al-baqam sejenis pokok yang digunakan untuk dibuat pewarna cerupan. Okey, baik. Di situ juga ada juga kaum yang memakan manusia. Pulau ini juga memanjang antara 2 laut, iaitu Laut Harakan dan Laut Asy-Syalahid. Asy-Syalahid. Bahasa Arab dia Ashin Lam Alif Ha Ta. Asy-Syalahid. Asy-Syalahid ni dia kata apa? Kepulauan ini dia memanjang antara ada dua laut yang memisahkan, iaitu Laut Harakan yang tadi itu dengan Laut Asy-Syalahid. Ini satu kata nama yang baru yang dimasukkan dalam kitab ini, Asy-Syalahid. Mungkin lepas ni kita akan pergi ke situlah. Asy-Syalahid bahasa Arab adalah sebutan kepada Asy-Syalahid adalah selat. Dipercayai ini adalah Selat Melaka. Melaka Straits. Wallahu taala alam. Okey, tak sure, tapi Asy-Syalahid adalah selat. Okey, maka pulau itu memanjang antara 2 laut, iaitu Laut Harakan yang tadi itu. Saya pun tak nak bayang tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada peta depan tuan-tuan boleh lukis label, tengok macam mana kan. So pulau ini panjang, dia memisahkan antara Selat Melaka Asy-Syalahid dengan Laut Harakan yang tadi tu. Okey, baik, saya sambung. So kalau macam tu dia dekat lah dengan Pulau Niah, dengan Kapuk Barwih punya ni kan, tak tahulah, Allah taala alam. Tapi kaum yang bunuh musuh kantor tengkorak tu style kau no. Baik. Kemudian setelah pulau ini terdapat gugusan pulau dipanggil Al-Lanj Balus. Al-Lanj Balus. Okey. Baik.
Di sana ramai penduduk yang tidak berpakaian, baik lelaki ataupun perempuan, melainkan di atas bahagian sulit perempuan terdapat sejenis daun pokok buat menutupnya. Sekiranya ada mana-mana kapal melalui kawasan mereka, maka penduduk di situ akan menghampiri kapal menggunakan sampan yang kecil dan besar untuk menjual barang-barang mereka, mutiara, anbar, kelapa dan sebagainya. Okey. Mereka tidak memerlukan pakaian kerana di tempat mereka tidak panas dan tidak pula sejuk. Kawasan itu disertakan tentang iklim kawasan tersebut tak panas sangat, tak sejuk sangat. Penduduk di situ orang laut yang menjual hasil-hasil laut, naik sampan. Pi kat kapal-kapal pengembara ni jual, ya, buat sistem barter pertukaran. Gimana? Tak tahulah. Mungkin tuan-tuan ada idea lah. Ya. Sampai sekarang masih ada lagi orang menjalankan pasar terapung kan. Allah Ta'ala alam. Baik. Setelah itu ataupun dalam kitab ni disebutkan setelah mereka terdapat 2 buah pulau yang dipisahkan oleh laut. Kedua pulau itu dipanggil Andaman. Sampai sekarang masih ada Laut Andaman. Tuan-tuan pun tahu. Okey. Penduduknya memakan manusia hidup-hidup. Mereka itu berkulit hitam, berambut kerinting dengan rupa dan mata yang menakutkan. Di perairan Laut Andaman itu, penduduk dari ketika itu, era yang dia pergi itu, orang dimakan manusia, kulit hitam, mata gerun, rambut kerinting. Okey. Kaki mereka pula panjang-panjang. Mana orang Andaman ni tinggi-tinggi. Kemaluan mereka yakni zakar mereka seumpama lengan. Tu dia. Mereka bertelanjang bulat. Mereka tidak memiliki sampan. Kalaulah mereka memilikinya, pastilah mereka akan memakan siapa saja yang melintasi kawasan pulau tersebut. Hikmahnya, bangsa ini tidak ada sampan. So, mereka duduk dalam range mereka sajalah. Mereka fight, nomad for them. For their own survival. So, kalau perlu sampai tidak ada makanan apa dah, mereka akan makan sama sendiri. Okay. Mujuk tak ada kapal. Kata Sulaiman Tijar, mujuk tidak ada kapal. Kalau ada kapal, naya. Orang lain mereka makan habis. Okay. Barangkali ada terjadi sesetengah kapal yang tertahan dan tidak dapat meneruskan pelayaran di laut berkenaan akibat angin. Lalu mereka mencampakkan muatan dan setelah itu mereka mendekati pulau itu untuk meminta bekalan air tawar. Boleh jadi mereka akan tertangkap, lalu banyaklah mereka yang akan terbunuh dan termakan oleh penduduk kaum ini. Penduduk kampung ini. Baik. Itu cerita di Pulau Andaman. Dia menemui golongan yang memakan daging manusia. Sebelum itu dia jumpa dengan satu kaum yang membunuh musuh dan menjadikan tengkorak itu sebagai rantai. Baik, boleh saya teruskan berapa minit dah? 12 minit, ada sikit lagi masa, saya nak try sikit lagi. Setelah pulau ini, ada sebuah gunung yang letaknya bukan di laluan biasa kapal-kapal. Lepas pada pulau tu dia jalan lagi, dia belayang lagi, dia jumpa satu gunung yang bukan pada kebiasaannya terletaknya gunung ini. Gunung apa tu? Okey. Dikatakan bahawa di gunung ini terdapat galian perak. Gunung ini tidak berpenghuni. Tidak semua kapal yang hendak menuju ke pulau ini. Bila disebut qila ataupun dikatakan, bermaksud pengembara kita ini, bila dia pergi mengembara ke sesuatu tempat, selain dia catat, dia perhati, dia juga mengandalkan metod interview. Dia tanya penduduk setempat, dia tanya pelayar yang senior, dia sembang dengan pelabuhan, tanya. Ini satu sikap pengembara yang baik. Dia rajin bertanya, dia bukan pergi catat, selfie, no. Dia bertanya, ambil ilmu untuk kita juga. Okey. Tidak semua kapal yang hendak menuju ke pulau itu dapat sampai ke sana. Bukan semua orang yang nak akan dapat. Yang menjadi petunjuk kepada pulau berkenaan adalah sebuah gunung di situ yang dikenali sebagai Al-Khushnami ataupun bahasa Arab Al-Khashnami. Alif lam kha shin nun alif mim ya. Ada sebuah kapal melalui kawasan berkenaan lalu ternampak gunung yang tersebut. Mereka lalu berlayar menghala ke arahnya. Apabila pagi tiba, mereka pun turun dalam sebuah sampan untuk mengumpulkan kayu-kayu api lalu menyalakan api di situ. Lantas perak yang ada di situ menjadi cair. Dengan itu mereka merasa yakin bahawa ia memang galian perak yang tulen. Dia kata pernah satu ketika, mungkin dia tanya pelayar sini lah kot. Pelayar pernah pergi duduk di situ, turun kat sampan, nak ambil kayu api, cucuh, maka kelihatanlah perak dekat perak tu kan, bukan negeri perak itu sendiri dekat pergunungan tersebut. Maka ternyatalah kayanya gunung itu dengan perak. Okey, dia kayanya dia dengan perak. Lalu mereka pun mengangkut balik seberapa banyak perak yang mereka mahukan. Bila saya baca ni, saya terbayang gambar Lone Ranger. Kan? Yang dia pergi satu perkampungan awal asli, pergi balah perak buat balik tu kan.
Okey. Seberapa banyak perak yang mereka mahukan untuk dibawa balik ke kapal. Apabila kapal mula berlayar, tiba-tiba laut menggila. Mahu tidak mahu, terpaksalah mereka mencampakkan kesemua muatan perak yang telah mereka kumpulkan itu. Setelah kejadian itu, ada juga orang lain yang mencuba untuk mengesan semula jalan menuju ke gunung berkenaan, namun gagal mencari jalan ke sana. Perkara seperti ini banyak sekali berlaku di laut. Diulang. Perkara seperti ini banyak sekali berlaku di laut. Tidak dapat dihitung di mana terdapatnya banyak pulau yang terhalang dan tidak diketahui oleh para pelaut. Ada di antaranya yang memang tidak mampu untuk pelaut sampai ke sana. Ini penting tuan-tuan. Ini saya selalu sebut dalam ceramah sebelum ni. Ilmu lautan sangat luas dan hanya 5% saja yang pernah diteroka. Banyak lagi pulau yang masih misteri, banyak lagi tempat yang masih lagi kabur, banyak lagi lautan yang belum dijelajahi. Memang sampai hari ini, walaupun dalam zaman yang moden ini, saya bincang dengan seorang sahabat, dia bekerja dalam pengurusan kapal ini, international, syarikat dia base di Amerika Syarikat. Dia mengatakan memang ustaz, betul. Kalau kata dia cerita saya, dia meyakini kalau MH370 itu kalau bukan konspirasi, kalau betul dia memang kejadian yang real, yang memang tak mustahil untuk mereka tidak jumpa. Memang susah, dia kata laut begitu luas. Banyak lagi pulau-pulau yang kita nampak tapi nak pergi tak boleh. Macam kita naik kereta kat Kuala Lumpur, naik highway, kita nampak dah bangunan tu nak sampai ni, tapi nak pergi tak tahu. Nampak dah bangunan tu tapi nak pergi tak tahu jalan mana nak pergi ni. Macam tu pulau. Lagi pelik betul tak? Padahal laut itu kosong. Tapi nampak dah pulau tu tapi nak pergi tak tahu. Tak tahu cara. Dan banyak dia cerita kisah yang begitu. Kekayaan pulau-pulau itu yang tak boleh diambil, seolah-olah ada penjaganya. Kisah ini terkenal tentang kisah Pulau Mutiara, tentang Pulau Pinang dulu, yang barang mutiara yang dicuri tapi tak berjaya, yang karam akhirnya. Kemudian harta-harta di Pulau Nangka yang dikatakan nak dicuri bawa keluar, akhirnya tak boleh karam kapal tersebut. Maka banyak kisah-kisah yang begini yang dibicarakan dalam merentasi zaman. Bukan cerita baru sehari dua ini. Ni kurun ke 300, kurun ke 400 hijrah yang dah diceritakan benda ni. Maka menarik untuk kita kaji lah. Tapi memang yang pastinya, memang misteri pulau-pulau dan ilmu lautan belum diterokai sepenuhnya. Itu saya pasti. Itu kita pasti. Pasal ini disebut dalam kajian barat, kajian Islam, bahkan kajian National Geography mengatakan memang ilmu lautan belum penuh diteroka oleh manusia. Belum penuh. Ya, banyak lagi ilmu-ilmu lautan. Sebab tu orang-orang Sulu sangat hebat dengan ilmu kelautan mereka itu, sangat hebat lah. Bukan kita puji, kita sokong apa tidak, tapi nak beritahu kehebatan mereka itu tentang ilmu lautan. Bangsa Melayu ini adalah satu bangsa yang hebat dengan ilmu lautan, mahir terhadap isu-isu belok pulau dan sebagainya, dan kapal mereka mampu merentasi sampai ke pantai, berbeza dengan kapal-kapal barat yang tidak mampu pergi sampai ke pantai sebab shallow kan. Jadi kapal mereka bawah tu dalam, so tak boleh pergi. Banyak ilmu-ilmu lautan yang kita belum teroka. Pulau-pulau, jalan-jalan lautan. Kemudian saya ingat saya bincang satu ketika dulu bagaimana pengembara Islam golongan para habaib yang datang ke Kedah, ke Fatani, yang Fatani yang datang merentasi laluan sungai daripada Gunung Jerai tu lalu ke Sungai Mabuk boleh sampai ke Fatani. Mahir mereka ilmu lautan, ilmu laut, ilmu sungai dan sebagainya, sangat mahir. Meskipun mereka bukan berasal daripada sini, tetapi Allah Taala kurniakan kepada mereka petunjuk dan mereka berjaya demi misi dakwah. Banyak lagi lah ilmu lautan yang belum kita terokai, yang bahkan dan disebut dalam hadis Arshul Iblis, Arash Iblis ataupun tahta Iblis terletak di atas lautan. Ini adalah hadis Sahih Muslim. Memang Arash Iblis itu pusat Iblis itu, Arash dia, istana dia terletak di atas lautan. Orang menisbahkan kepada segitiga bermuda ke apa ke, itu terpulang lah. Saya tak mau nak letak saya punya pendapat. Cuma dalam hadis sebut memang jelas tahta Iblis, Arash Iblis, istana Iblis itu memang terletak di tengah-tengah lautan. Sebab tu ilmu lautan lagi gerun daripada ilmu darat, baik. Maka dah lagi seminit saya nak sambung. Ribut laut. Masa tu bab seterusnya ribut laut. Kadang kala kelihatan di laut ini ada awan yang putih menyelubungi kapal-kapal, lalu keluar suatu lidah yang panjang dan nipis. Ni saya baca aja nah. Lalu keluar satu lidah yang panjang dan nipis sehingga lidah tersebut mencecah air laut. Kemudian air laut itu akan meninggi seumpama puting beliung. Mungkin puting beliung lah kot. Wallahu ta'ala alam. Mungkin makhluk laut. Wallahu ta'ala alam.
Tapi dia kata keluar seakan lidah yang panjang dan nipis daripada awan putih yang di atas tu. Keluar lidah yang panjang, putih, mencecah sampai laut. Kemudian air laut itu akan ikut naik. Macam putih beliung lah. Ya. Lalu, lidah tadi itu menghampiri kapal dan menelannya. Saya syak putih beliung lah. Tornado lah kot kan. Awan tersebut kemudian meninggi lalu mencurahkan hujan yang lebat ke dalam laut. Aku tidak tahu apakah keadaan ini menunjukkan awan tersebut meminum air laut atau bagaimana. Dia kata aku pun tak sure lah. Awan ini diminum air laut ke, atau lebih muntah kat tempat lain ke, ataupun macam mana. Tapi dalam teori sains hari ini mungkin dia adalah putih beliung lah yang sedut air dilepas kat tempat lain. Allah Ta'ala, saya pun tak pandai sangat. Tapi ini yang dicatatkan dalam kitab. Macam saya kata sebelum ni lah. Kita baca aja. Okey, baik. Kesemua laut di lautan ini bergelombang kuat. Lautan dia sampai tadi ni. Gelombang dia kuat. Angin dia kuat. Di mana angin sentiasa menolak dan menggerakkannya sehingga menggelegak seakan gelegaknya air mendidih. Kacau ni. Ayam mai pada lautan itu, mai pada pantai ini, mai pada pantai situ, dia bertemu di tengah-tengah, dia menggelegak, dia bergoncang. Kuat angin dia. Okay. Di Penang ada satu, di kawasan Mukahid. Saya pernah kenal. Pertemuan tiga lautan yang menyebabkan pusaran yang berlaku di situ. Saya sembang dengan seorang kapten kapal. Selepas saya berceramah, dia cerita dia bekas orang kapten kapal. Dia kata dalam kalangan pelaut kami menamakan tempat itu sebagai pucat muka. Dia Mukahid. Orang yang belah Penang dia tahu lah. Okay, pasal dia pertemuan air laut daripada belah Indonesia, mai daripada belah balik pulau, mai daripada belah selat, maka dia jadi pusaran yang sangat bahaya. Contohnya pernah pergi di apa nama Taman Negara Pulau Pinang, lalu ke belakang Monkey Beach itu, kawasan laut lepas belakang tu, dia tahu tempat tu. Orang kampung tahu, para nelayan tahu, para pilot kapal tahu. Pucat muka. Saya pun seorang pilot cerita kat saya di Seberang Jaya. Baik. Baik. Saya sambung Menggelegak tadi, menggelegak seakan gelegaknya air mendidih di dalam periuk, lalu mencampakkan apa saja yang ada di dalamnya ke pulau-pulau yang ada di sana, serta memecahkan kapal-kapal dan juga melontarkan bangkai-bangkai ikan yang besar-besar bersegregasi. Ombak terlalu kuat, dimuntahkan habislah binatang-binatang yang dah mati ke, baki-baki kapal kan, yang pernah karam ke, dia keluar habis. Pasal dia terlalu kuat ombak dia. Bongkah-bongkah batu dan bukit gunung seperti mana busur melontarkan anak panahnya. Dia seolah-olah macam tsunami lah kot. Pasal dia kata dia tarik menggelegak tu, dia push balik pi tu dengan muntahkan habis semua barang-barang. Okey, baik. Dan ataupun dia menggambarkan tentang satu kawasan kepulauan atau lautan yang ganas. Tuan-tuan mengetahui laut yang antara yang nombor satu paling ganas dalam dunia adalah Lautan Hindi. Mungkin di sinilah menggambarkan keganasan laut ni. Laut Hindi dia tiga paling besar kan, tapi paling ganas dia paling ganas. Mungkinlah. So kejadian tsunami tu sentiasa berlaku di sana. Kejadian ribut tu biasa. Macam dia cerita tadi kan, ada ribut yang macam lidah, kemudian ada ribut yang menolak bangkai keluar ke pantai. Menggambarkan lautan itu lautan yang ganas. Kemungkinan lautan Hindi, pasal dia kawasan dah ada sekitar ni dah tadi kan. Tak apa, kita sambung. Adapun lautan Harakan, maka di situ anginnya lain daripada angin tersebut tadi. Di tepi Harakan pula dia kata yang tepi tu tak sekuat yang macam tadi tu. Okey. Angin dia slow, angin meniup membangkitkan gelombang seumpama menggelegaknya air mendidih dalam periuk, lalu mencampakkan anbar yang banyak sekali. Semakin luas dan dalam dasar satu-satu laut itu, maka semakin banyak pula mutiaranya. Laut ini aku maksudkan laut Harakan. Apabila gelombang ombaknya semakin membuak, maka engkau akan melihat seakan-akan api yang menyala-nyala. Di laut itu juga terdapat sejenis ikan yang disebut sebagai al-lukhum, yang ganas dan menelan manusia. Dia kata dekat lautan itu dia dengar atau boleh jumpa, saya tak pasti, satu jenis ikan disebut sebagai al-lukhum, yang ikan tu memang makan orang, telan orang. Wallah ta'ala alam ikan apa. Okey. Kemudian dia sampai kat satu pulau. Okey, dia cerita kat sini. Pada ketika itu berlaku kekurangan barangan dagangan. Barang tak berapa banyak. Di antara penyebab kurangnya barang dagangan adalah kerana kebakaran yang kadangkala berlaku di Khanfu. Khanfu ni kita dah jelas sebelum ni. Khanfu, semua para ahli sejarah geografi menyetujui Khanfu adalah Guangzhou. Okey. Maksudnya Guangzhou pun masa sekarang jadi tempat utama ekonomi. Dulu pun dah jadi dah, tapi disebut sebagai Khanfu. Okey.
Berlaku kebakaran di Khanfu yang merupakan pelabuhan segala kapal-kapal dan tempat berkumpulnya segala jenis perniagaan bangsa Arab dan penduduk Cina, di mana kebakaran itu akhirnya merebak kepada barang-barang dagangan. Punca kebakaran itu adalah disebabkan rumah-rumah di sana dibina dengan kayu dan buluh. Bila rumah dibuat pada kayu, sekali terbakar, dia rawit habis semua lah. Antara sebab yang lain kurangnya barang dagangan adalah kerana karamnya kapal yang datang atau berlakunya rampasan terhadap kapal-kapal itu. Dia nak cerita aktiviti lanun ada zaman itu. Kemudian ketidakcekapan pengendali kapal pun ada juga faktornya, menyebabkan risiko seseorang pelayan dulu tu tak macam sekarang lah. Dulu risiko lebih tinggi, berhadapan dengan lanun, tidak ada mana-mana askar yang asyik, berhadapan dengan angin kencang, tidak ada teknologi bot yang kuat dan sebagainya. Maka dulu mereka turun ke laut untuk berlayar dan berniaga, mereka ambil risiko yang tinggi lah. No? Hari ini mungkin dengan teknologi dan sebagainya mungkin kita tidak serisiko dulu. Itu pun sekarang masih ada risiko tersebut kan. Okey, saya sambung. Boleh jadi juga, kata aja, kapal-kapal terpaksa berlabuh di tempat-tempat yang lain dulu sebab ribut. Maka masa dia sampai kat satu kepulauan itu, tak banyak barang sebab terbakar dan sebab kapal-kapal tak sampai dan sebab ribut, dan kapal terpaksa berlabuh di tempat lain dulu sementara tunggu ribut reda. Dan ingat tadi kita ceritakan dia yang ditemui butir beliung tu, mungkin dalam musim yang ni lah kan. Tapi kalau orang yang pandai ni, bila dia dengar saya cerita ni, dia boleh fikir dah, bulan berapa ni? Agak-agak ni mesti dalam bulan Mei kot. Saya tak pandai, tapi itulah video ni untuk tuan-tuan teruskan kajian. Okey. Ada kalanya angin membelokkan mereka terus sampai ke Yaman. Sebab kapal layak, kadang-kadang dia pernah pergi ke tempat lain, tapi bila angin tu main tiup arah lain, dia tolak ke tempat lain. Tu orang dulu. Okey, dia tak pakai sistem enjin, steam kan, tapi dia pakai layar, so ikutlah mana angin tolak. Okey. Boleh jadi juga mereka terpaksa tinggal lama di satu-satu tempat dan pulau yang lain untuk memperbaiki kapal-kapal mereka. Boleh jadi pelbagai sebab yang lain katanya. No? Maka itu kisah penceritaan ni dekat satu pulau ni, kawasan yang dia sampai ni. Okey. Baik. Kemudian pada bab seterusnya nanti diceritakan mereka ini ataupun dia ini pergi ke Khanfu. Dia sampai terus kat pelabuhan Khanfu tu. Tadi dekat kawasan yang berhampiran dengan Khanfu, yang ditunggu barang dagangan tak sampai sebab Khanfu terbakar kan. Lepas tu dia pergi Khanfu. Dan di Khanfu tu dia jumpa satu orang lelaki yang menjadi komander, menjadi Syah Bandar ke, menjadi bos, menjadi manager, CEO dekat pelabuhan di Khanfu tu. Dan sangat menakjubkan apa yang dia tengok pada komander itu. Apa yang menakjubkan itu kita akan bicarakan pada episod kita yang ketiga, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.